Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk mata pelajaran pendidikan Islam pada hari ini, kita akan belajar tajuk ibadah puasa pada bulan Ramadan. Sebelum kita bermula, murid-murid bolehlah merujuk buku teks pendidikan Islam tahun 6 muka surat 115. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar mengenai yang pertama, maksud puasa. Yang kedua, dalil nakli berkenaan dengan hukum dan kewajipan berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, syarat puasa, yakni terbagi kepada dua, iaitu syarat wajib dan syarat sah. Yang keempat, rukun dan sunat berkaitan dengan puasa. Dan yang kelima dan yang terakhir, iaitu perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, pengertian puasa. Pengertian puasa. Puasa ialah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Kita juga dapat membahagikan pengertian puasa yang telah kita bacakan tadi kepada 4 bahagian. Yang pertama, menahan diri. Menahan diri bermaksud tidak melakukan sesuatu. Yang kedua, perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa bermaksud perbuatan yang menjadikan puasa yang dilakukan tidak diterima Allah. Yang ketiga, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar bermaksud cahaya yang kelihatan pada waktu subuh sebagai batas antara waktu malam dan pagi. Dan yang terakhir, beserta dengan niat dan syarat tertentu, yang bermaksud puasa yang dilakukan tanpa niat dan syarat adalah tidak sah. Yang kedua, dalil nakli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 183, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Berdasarkan dalil nakli yang telah kita bacakan tadi, hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib, dan jika kita tidak berpuasa, Allah akan murka. Yang ketiga, syarat puasa. Murid-murid, syarat puasa terbahagi kepada dua. Yang pertama, syarat wajib, dan yang kedua, syarat sah. Syarat wajib puasa terbahagi kepada 4. Yang pertama, Islam. Orang yang bukan Islam dan juga orang yang telah keluar dari Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak mempunyai akal yang sihat
seperti orang yang gila tidak diwajibkan berpuasa. Yang ketiga, baligh. Orang yang telah mencapai baligh diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang terakhir, mampu berpuasa. Jika tiada halangan yang mampu untuk mengancam nyawanya, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Seterusnya, syarat sah puasa. Syarat sah puasa juga terbahagi kepada 4. Yang pertama, Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ialah dapat membezakan perkara yang baik dan perkara yang tidak baik. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Perkara ini khusus untuk perempuan. Yang keempat, rukun dan sunat puasa. Murid-murid, rukun puasa terbahagi kepada 2. Yang pertama, niat puasa hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Lafaz niat puasa: nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, sebagai contohnya makan dan minum dengan sengaja. Seterusnya, kita akan masuk kepada perkara sunat dalam puasa. Yang pertama, bersahur. Yang kedua, mentakhirkan sahur, iaitu melambat-lambatkan sahur sebelum kita mula berpuasa. Yang ketiga, segera berbuka apabila kita mendengar azan maghrib. Yang keempat, berbuka dengan rutab atau tamar. Dan yang kelima, berdoa sebelum berbuka. Ini kerana waktu mustajab untuk berdoa ialah sewaktu sebelum berbuka puasa. Seterusnya, yang kelima dan yang terakhir, batal puasa. Murid-murid, kita teruskan dengan perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, mengeluarkan air mani dengan sengaja bagi lelaki. Yang kedua, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Yang ketiga, gila atau mabuk atau pingsan sepanjang hari. Yang keempat, haid, nifas dan wiladah bagi perempuan. Yang kelima, sengaja makan dan minum. Yang keenam, murtad. Murtad ialah keluar daripada Islam. Yang ketujuh, jimak di siang hari. Jimak adalah merupakan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang telah berkahwin. Dan yang ke-8, sengaja muntah. Kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini ialah meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memupuk sifat mahmudah dalam diri, mencegah pelbagai penyakit, merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan, mendisiplinkan diri, dan yang terakhir, merehatkan organ dalaman dalam badan.